Saya ingin mengucapkan syabas dan tahniah kepada semua ahli yang berhormat yang telah mencipta sejarah pada hari ini. Hidup rakyat! Usul Tolak Menteri. kata! RUU Anti Lompat Parti telah dibentangkan oleh bekas Menteri Hal Ehwal Undang-Undang Wan Junaidi Tuanku Jaafar pada tahun lalu. Akta tersebut diluluskan oleh Dewan Rakyat selepas dibahaskan oleh 54 ahli parlimen kerajaan dan pembangkang, antara lain bertujuan mengekang ahli parlimen daripada menyertai parti lain setelah memenangi kerusi yang ditandingi. Perbincangan mengenai akta tersebut sekali lagi menjadi hangat apabila 4 ahli parlimen pembangkang menyatakan sokongan kepada Perdana Menteri Anwar Ibrahim untuk mendapatkan peruntukan. 4 wakil rakyat bersatu itu ialah Iskandar Dizukainan Abdul Khalid Kuala Kangsar, Suhaili Abdul Rahman Labuan, Muhammad Azizi Abu Naim Gua Musang dan Zahari Kecik Jelly. 2 daripada mereka juga telah digantung keahlian parti. Sehubungan itu, Bersatu mencadangkan agar akta tersebut dikaji semula. Sebab kedudukan speaker adalah orang yang ada berkepentingan. Ialah speaker boleh kata saya tak ada kepentingan, saya speaker, saya adil, itu dia kata. Tapi kalau kita nak buat aduan dan dia buat keputusan begitu, macam kes yang sudah berlaku dalam kes 4 ahli parlimen daripada Sabah, maka kita akan berhadapan dengan masalah kita. Dan nak kita kuat kuasakan suatu hukuman yang agak kita anggap berkesan, tapi dengan sebab adanya keadaan sebegitu, mungkin hukuman itu tidaklah dapat dilaksanakan. Wartawan Kini TV Syed Akmal mewawancara beberapa penganalisis politik bagi mendapatkan pandangan mereka sama ada wujud kelompongan dalam akta tersebut seperti yang didakwa pembangkang. Dan adakah tindakan 4 ahli parlimen bersatu itu dilihat bermoral atau bersifat pragmatik? Bagi saya ini ada irony of democracy. Kan demokrasi is about the simple meaning of democracy itu tentang apa? Is tentang kerajaan dari rakyat untuk rakyat dan kepada rakyat. Okay? Jadi sebenarnya kalau kita nak bercakap sebagaimana yang saya sebut di awal tadi saudara saya, kalau kita bercakap soal sisi yang idealis, sebenarnya tidak perlu akta lompat parti. Any parliamentarian, any parliament or any individual being voted to represent a specific or a certain segment of the society, they must know apa peranan dia. Kan, apa peranan dia, dan juga a government at any level, any party yang dipilih untuk membentuk kerajaan, dia harus bersikap sebagai sebuah kerajaan across the political parties, across the segment of the society. That is actually among the fundamental element dalam konteks demokrasi. Jadi dalam konteks Malaysia, as I said to you, demokrasi ala Malaysia itu, there are a lot of norma-norma yang bersifat feudal, norma-norma yang bersifat social action itu masih wujud dengan begitu intact dalam konteks demokrasi kita. Jadi akta lompat parti itu mungkin perlu dilihat kembali apa yang dikatakan, apakah yang dimaksudkan dengan lompat-lompat parti. Dengan sokongan 4 ahli parlimen daripada Bersatu, Perdana Menteri Anwar Ibrahim kini mempunyai sokongan lebih daripada 2/3 majoriti di Dewan Rakyat. Namun setelah setahun ia diluluskan, tindakan 4 ahli parlimen pembangkang tersebut menimbulkan persoalan terhadap kewajaran akta anti lompat parti untuk diguna pakai. 2 penganalisis politik yang diwawancara oleh Kini TV bagaimanapun berpandangan akta tersebut masih relevan. Akta lompat parti ini masih relevan. Pada saya penting kerana ia juga menunjukkan politik kematangan. Kerana ramai yang telah lama menunggu, berdekad lama melihat bagaimana politik matang, iaitu menyatakan sokongan tanpa meninggalkan parti. Ibarat Republikan dan Demokrat di Amerika Syarikat, bahawa masing-masing perwakilan tanpa mengira parti politik boleh untuk menyatakan sokongan dan bantahan terhadap apa jua cadangan dasar yang diusulkan oleh mana-mana wakil tanpa berasaskan parti demi kepentingan rakyat dan negara. Jadi pada saya agak munasabah. Politik is all about the arts of possible. Jadi politik tanpa wang ibarat mengurus kereta tak berisi petrol, tak ada bateri, tak ada elektrik. Jadi sukar. Yang penting ialah sumber keuangan. Bila tak ada untuk mengurus ekonomi di kawasan pengundi akan memberi kerugian kepada rakyat dan juga wakil MP kawasan. Saya kira atas kepentingan dan keperluan ini yang menyebabkan adanya sebab musabab untuk menyatakan sokongan kepada
kerajaan perpaduan tanpa perlu lompat parti, ya, dan bagi membolehkan mereka mendapat dana mengurus ini, ya. Dan tambahan pula kalau kita perhatikan Akta Lompat Parti 2022 menjadi alasan, jika lompat parti lebih rugi lagi MP, rugi lagi pengundi, kena buat tambah lagi kos untuk buat pilihan raya kecil semula. Isu apa orang kata pembelian dakwaan, pembelian SD dan sebagainya, ada yang mengukarkan 2 SD, jadi tak timbul lagi isu tersebut. SD dah tidak relevan lagi pada masa sekarang berdasarkan Akta Lompat Parti. Apapun jika mereka betul-betul nak menumbangkan kerajaan atau memberikan sokongan dan sebagainya, ia perlu, misalnya untuk menolakkannya, ia perlu dilakukan di Dewan Rakyat, di Parlimen. Lebih gentleman, ya. Terdahulu, Setiausaha Agung PKR Saifuddin Nasution Ismail mendedahkan bahawa Perikatan Nasional sebelum ini menentang cadangan untuk memperkenalkan undang-undang anti lompat parti yang lebih ketat. Ia bagi membolehkan ahli parlimen mengosongkan kerusi sekiranya pendirian mereka bertentangan dengan parti masing-masing. Pembentangan RUU anti lompat parti pada tahun lalu juga tidak disertai oleh ahli-ahli parlimen bersatu. Dalam pada itu, ada pihak berpandangan bahawa kelompongan Akta Anti Lompat Parti berlaku disebabkan sikap tidak tetap pendirian pemimpin Perikatan Nasional yang sebelum ini pernah beberapa kali mengubah sokongan politik. Adakah sikap ini akhirnya memakan diri gabungan itu? Sekira ramai yang terpengaruh untuk menyertai bersatu dengan disebabkan pelbagai propaganda, pelbagai dakwah mereka terhadap parti UMNO. Dan apabila mereka berada dalam real politik, barulah mereka tahu pengalaman sebenar berada dalam parti, sepak terjang dalam politik, dan juga permainan dalam politik yang tak semudah yang dijangka. Apabila mereka baru pertama, lebih-lebih lagi mereka ni baru terjebak dalam dunia politik. Jadi itu mereka rasa pilihan yang terbaik untuk mereka. Sebab mereka belum lagi dilatih dengan disiplin parti, fokus, dan tidak ada melakukan bai'ah sebagaimana dilakukan oleh parti sekutu mereka seperti parti PAS. Jadi mereka sekarang ni bebas untuk menentukan sikap dan pendirian mereka terhadap politik, parti politik mereka dan juga landscape politik nasional. Sementara itu, tindakan kerajaan untuk tidak memberikan peruntukan kepada ahli parlimen pembangkang turut dikritik banyak pihak. Ketua Whip Perikatan Nasional Taqiyuddin Hassan sebelum ini juga mendakwa rundingan di antara kedua-dua pihak berhubung isu peruntukan gagal berikutan, kerajaan menuntut jaminan tertentu daripada pihak pembangkang. Dr. Zaini Othman dari UKM berpandangan Perdana Menteri harus membuktikan komitmennya dalam mendukung tata kelola yang baik dalam pentadbiran. Apa yang berlaku sekarang ini saya lihat sama sekali bertentangan dengan apa yang disebut oleh Prime Minister sekarang ini tentang persoalan tata kelola, good governance, transparency dan sebagainya. Which is saya rasa this is not healthy for our democracy. Ini yang saya katakan sebagai the act of the parliamentarian itu, dan juga the act of the government of the act of the democratic governments. Isunya apa? Isunya konon tidak mendapat peruntukan, isu yang tidak yang dikatakan sebagai seolah ada wujud some kind of the coercive measure, satu tekanan bersifat non struktural kepada politik of maneuvering itu tadi. Jadi maksud saya berbalik pada soalan saudara Syekh tadi, apa jua akta yang kita buat, kalau morality, akhlak sebagaimana yang sering meniti di BBPM itu tidak dipraktiskan secara idealis, maka dia tidak akan membawa ke mana-mana. Tapi akhirnya pertembungan di antara idealisme dan real politik itulah yang bakal menguji apa yang saya sering katakan sebagai kematangan demokrasi ala Malaysia itu. Mesyuarat ketiga penggal kedua bagi sesi Parlimen ke-15 akan berlangsung sehingga 30 November depan. Adakah kita akan melihat beberapa lagi ahli Parlimen pembangkang mengambil keputusan yang serupa? Tunggu dan lihat. Laporan disediakan oleh Seth Akmal dan Azrin Mazlan untuk Kini TV.